like a Hellcat. Assalamualaikum semua, saya adalah Cikgu Azah Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan belajar tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 1.11 Dunia Mikroorganisma. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita dapat menerangkan maksud flora normal. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan 5 jenis mikroorganisma. Dan yang ketiga, kita dapat membandingkan 5 jenis mikroorganisma berikut dari segi saiz, bentuk, habitat, nutrien dan pembiakan. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat apakah mikroorganisma. Apakah maksud mikro? So, untuk pengetahuan awak, mikroorganisma adalah organisma atau hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Jadi, manusia hanya boleh melihat mikroorganisma menggunakan alat nama dia adalah mikroskop. Sampai sini faham? So, mikroorganisma ni terbahagi kepada 5. Cikgu tulis KAPBV. Nanti kita tengok Okey, sebelum itu, mari kita lihat flora normal. Apakah flora normal? Untuk pengetahuan awak, flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma iaitu pada manusia dan haiwan, tapi dia ni tidak menyebabkan penyakit. So, bagus ke tidak? So, kita tengok dulu. So, tengok dekat saluran pernafasan manusia sebenarnya ada Staphylococcus and Streptococcus. Ini adalah bakteria. Dekat kulit kita pun ada Staphylococcus and Corynebacterium. Next, dekat usus pun kita ada E. coli, Streptococcus and Lactobacillus. Kalau awak perasan, kalau awak pernah beli Vitagen, kalau perasan dekat tulisan tu dia ada tulis Lactobacillus. Maknanya dia guna bakteria tu dia masuk dalam Vitagen untuk membantu usus kita. Sebab ni adalah bakteria yang baik, yang bagus. Okey, next dekat urethra iaitu saluran kencing kita pun ada. Kita ada Staphylococcus and Corynebacterium. So, apakah kepentingan flora normal? Maksudnya, apakah kepentingan mikroorganisma yang tak menyebabkan penyakit ini? Kita tengok yang pertama, ia akan bersaing dengan patogen. What is patogen? Patogen adalah mikroorganisma yang jahat macam manusia. Kalau jahat, kita panggil penjahat kan? Tapi kalau mikroorganisma, kalau yang jahat kita panggil patogen. So, yang flora normal ni, yang baik ni, dia akan bersaing dengan patogen untuk dapat nutrien. Nutrien ni adalah makanan dan ia dapat menghalang pembentukan koloni patogen tadi. Next, yang kedua, dahlah dia baik. Dia pun dapat sintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. B, K, baik. Macam tu, senang kan? Dan yang ketiga, dia dapat merangsang pertumbuhan tisu badan, contoh tisu kolon, tisu sistem pencernaan. Dan yang keempat, ia dapat merangsang pembentukan antibodi bagi melawan patogen dan penyakit. Okey, mari kita lihat 5 kumpulan mikroorganisma. Tadi kan cikgu ada tulis KAPBV kan? Cikgu bagi dia nama Khabib. Kenapa Khabib? Khabib power. So kita tengok K adalah stand for kulat atau fungi, A stand for alga, P protozoa, B bakteria, and V adalah virus. KAPBV.
Okey, sebelum kita tengok mikroorganisma, jom kita mengenali pasangan. Contoh kan, awak ada suka seorang perempuan ke, seorang lelaki ke kan. Mesti awak akan tanya, siapa nama? Saiz badan macam mana? Dia ni kurus ke, gemuk ke, tinggi ke, rendah ke? Lepas tu mesti awak akan tengok muka dia ni comel ke, tak ke? Lepas tu awak akan tanya dia, suka makan apa kan? Korang kan budak-budak WeChat kan? Tak ada kaitan. Lepas tu awak akan tanya dia, orang mana? Asal mana? Kan? Lepas tu awak akan tanya pembiakan, mesti nak anak kan? Okey, samalah macam mikroorganisma. Untuk mengenali mikroorganisma, kita akan tanya siapa nama dia? Saiz dia macam mana? Bentuk dia macam mana? Nutrisi ni dia makan macam mana? Lepas tu habitat. Habitat ni tempat dia suka. So tempat dia tinggal kat mana? Kan? Lepas tu pembiakan dia macam mana? Macam mana dia dapat anak? So, marilah kita mengenali mikroorganisma macam awak nak kenal awet atau boyfriend. Okey? Okey, sebelum kita nak kenal mikroorganisma yang 5 cikgu cakap tadi, yang kabib tu, awak kena tahu pasal bentuk. Okey, kalau cikgu kata bentuk dia adalah unisel, maknanya dia adalah sel yang ringkas. Atau kita boleh panggil satu sel. Kalau cikgu kata ni adalah multisel, multisel maksudnya dia mempunyai banyak sel. Okey, yang kedua adalah nutrisi. Lepas ni cikgu akan cakap nutrisi dia apa. So, sekarang nutrisi kita ada 3. Ada 3 cara macam mana mikroorganisma boleh dapat makanan. Yang pertama, ada mikroorganisma dia boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nampak? Dia perlukan cahaya matahari. Yang kedua, ada juga mikroorganisma dia memperolehi nutrien daripada organisma yang mati. Kalau yang ni kita panggil dia adalah saprofit. Nampak ni? Daripada pokok mati ataupun haiwan yang mati. Yang ketiga, kita panggil parasit, iaitu dia memperolehi nutrien daripada perumah. Ni paling bahaya. Cuba tengok ni. Cacing ni ada dalam mata orang yang hidup tau. So, perumah ni masih hidup. Tapi parasit dah boleh masuk. Dia boleh dapat makanan daripada situ. Faham Ada 3 nutrisi. Okey, mari kita tengok yang pertama. K, kabib, iaitu kulat atau fungi. Tengok siapa nama dia? Nama dia adalah fungi atau kulat. Contoh fungi atau kulat adalah yeast dan mukor. Okay, this is yeast. Macam kentang Yang ni adalah mukor. Okay, ni adalah multisel. Yang dia keluarkan ni spora. Nampak? Tapi yang batang dia tu nama dia hypha. Okay, ini adalah cendawan. Okay, tengok sini Saiz dia adalah 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Dia kecil, kita tak nampak. So, bentuk dia. Okay, kalau tengok bentuk dia ada sitoplasma, ada nukleus, ada sel membran, ada sel wall. Sel wall dinding sel, ada mitokondrion, ada vakuol. Next, ini adalah contoh yeast. Okay, kita tengok nutrisi. Nutrisi ni maknanya dia ni saprofit. Dia suka pergi dekat tempat yang organisma yang dah mati. Dan ada juga fungi atau kulat ni yang parasit. Tahu kan parasit dia hidup dalam perumah. Okey, habitat dia suka duduk kat mana? Okey, kulat atau fungi dia akan hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak seperti tinja. What is tinja? Tinja adalah tahi dan kulit haiwan dan makanan. Dan dia suka juga tempat yang lembap dan gelap. Okey, next. Pembiakan macam mana dia membiak? Tengok yeast ni Yeast ni dia adalah pertunasan Essex. Apa maksud Essex? Contoh, kalau dari segi manusia, perempuan ni dia tak buat, dia seorang-seorang je dia boleh menghasilkan anak. Itu adalah Essex. Tapi kalau seks, dia perlukan 2 orang untuk menghasilkan anak. Faham tak beza Essex dan seks? Okey, tengok Kalau pertunasan, nampak ni, dia seorang-seorang ke? Tiba-tiba tumbuh. Okey, tengok ni. Dia seorang-seorang, tiba-tiba tumbuh anak baru kat tepi. Itulah pertunasan. Ini adalah cara pembiakan bagi yeast. Okey, kita tengok mukor. Mukor ni ada juga yang dia menggunakan pembentukan spora, iaitu Essex. Dia bercambah tanpa persenyawaan. Nampak ni gambar ni yang cikgu tunjuk kat atas ni? Yang tebal-tebal ni. Itu adalah spora. Cantik kan? So, ada juga mukor yang menjalankan konjugasi. Konjugasi ni seks. Nampak ni hypha dia bergabung.
Haifa dia bergabung. Lepas tu dekat spora ni kan, combine. Lepas tu tengok anak baru. Tada. Macam tu lah. Ini adalah konjugasi. Ini adalah sexual. Alright? Faham Okay, tadi kita dah belajar K. Right now kita belajar A. Khabib kan? So, yang kedua A adalah stand for alga. So, nama dia siapa? Nama dia adalah alga. Contohnya adalah cikgu ada Chlamydomonas and Spirogyra sp. Okay, yang macam sesungut ni. Nampak ni? Macam lipas kan? Ni adalah Chlamydomonas. Alright? So, ini adalah Spirogyra sp. Dan multisel dan this is alga laut. Nampak tak tengah apa persamaan tiga-tiga ni? Apa sama dia? Yes, pandai. Dia sama color. Warna apa? Hijau. Nanti cikgu ajar kenapa dia hijau. Okey. Yang kedua, saiz dia. Dia adalah saiz dia 1 mikrometer ataupun sehingga beberapa ratus mikrometer. Bentuk dia, tengok ni Dia ada flagellum yang macam sesungut cikgu cakap tadi. Nama dia flagellum. Vakuol, mitochondrion, Golgi, chloroplast. Chloroplast. Chloroplast ada dekat mana? Ingat tak? Cytoplasma, starch, nucleus and stigma. Okey, ni adalah unicell. Okey, ni adalah bentuk Spirogyra. Boleh tengok dia pun ada cell membrane, cell wall, cytoplasma, vakuol, nucleus. Yes, dia pun ada chloroplast. Pernah ingat tak pasal chloroplast? Ada kan dah belajar kan? So, untuk pengetahuan awak, alga dia menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang warna hijau tu adalah chloroplast. Kenapa chloroplast? Chloroplast ni yang akan serap cahaya matahari. Boleh yang kelas? Next kita tengok habitat. Dia suka duduk kat mana? Alga akan hidup di air tawar, air masin, tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Kenapa dia perlu cahaya matahari? Sebab dia nak menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Okey? Comel tak matahari cikgu? Okey, pembiakan. Macam mana dia membiak? Okey, first dia boleh belahan dia dua. Cuba tengok daripada ni, nampak ni. Seorang-seorang, tiba-tiba dia divide, jadi dua. Belahan dia dua, jadi dua. Daripada seorang, contoh belah diri awak, jadi dua. Senang kan? Yang kedua, cikgu ada konjugasi. Ada juga yang menjalankan melalui seks, konjugasi. Nampak tadi dia punya flagellum, dia combine flagellum dia. Nampak tak gambar? Dia combine flagellum dia. Lepas tu dia transfer maklumat. Tengok, dua-dua pregnant, dua-dua menghasilkan anak. Senang kan? Start adalah seks, konjugasi. Ingat konjugasi atau seks dia perlukan dua. Okey, kalau seks dia seorang-seorang pun boleh dapat anak. Okey, kita tengok Spirogyra. Spirogyra dia akan menjalankan pembiakan melalui konjugasi, melalui seks. Nampak ni ada dua Spirogyra, dia dekat, lepas tu dia tukar information. Nanti dua-dua pregnant lah tu. Okey, yang ketiga kita ada P, protozoa. Okey, nama dia siapa? Nama dia protozoa. Contohnya adalah ameba dan paramecium. Ini adalah contoh yang paling famous yang awak kena ingat. So, this is ameba and this is paramecium. Kalau perasan, paramecium ni ada bulu-bulu. Dia macam slipper. So, this is paramecium. Dia adalah, dua-dua adalah unicell. So, size dia, protozoa ni, dia 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Next, bentuk dia. Ameba bentuk dia boleh berubah semasa bergerak. Nampak ni? Tergedik-gedik dia jalan kan. So, itu adalah ameba. Nampak? Cikgu ulang. Nampak dia bergerak? Okay, good. So, yang kedua adalah paramecium. Paramecium bentuk dia macam slipper berbulu. Yang bulu-bulu tu nama dia adalah cilia. Boleh Okey, kita tengok yang keempat. Nutrisi. Macam mana dia makan? Ada juga protozoa adalah parasit. Dan ada juga yang fagositosis. Contoh ameba. Fagositosis ni dia makan, dia guna kaki palsu. Nama kaki palsu dia adalah pseudopodium. Untuk bergerak dan mengepung makanan. Tengok Nampak? Dia bergerak.
Dia kepung makanan ni. Nampak dia kepung? Nampak dia kepung? Tak, makanan tak boleh keluar. So, dia pun makan. Nampak tak? Kaki yang bergerak tu, yang tergedik tadi tu. Nampak ni kaki yang bergerak tu? Nama dia adalah pseudopodium. Iaitu kita panggil kaki palsu. Dia nak bergerak dan untuk mengepung makanan. Ini adalah cara makan fagositosis. Boleh? Next, habitat. Protozoa duduk dekat mana? Macam ameba, dia suka duduk di air tawar, tanah lembap, air laut, perumah. Paramecium pula, dia suka hidup di air tawar. Pembiakan. Tengok macam mana ameba membiak. Ameba membiak melalui belahan dua-dua. Ingat tak tadi belahan dua-dua? Seorang terbelah. Nampak ni? Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi lapan. Nampak dia divide. Inilah belahan dua-dua. Okey? Tengok paramecium. Paramecium pun ada yang menjalankan belahan dua-dua. Tengok Kita start balik. Satu. Tiba-tiba dia divide diri dia. Bagi dua. Jadilah dua. So inilah belahan dua-dua. Dapatlah dua paramecium. Senang kan? So ada juga paramecium dia menjalankan konjugasi iaitu seks. Nampak ni dia duduk rapat-rapat. Sekejap lagi dia tukarlah information. Boleh? Senang kan? Okay, next kita ada kabib tadi, kita ada B. Yang keempat, kita ada B stand for bacteria. Nama siapa? Nama adalah bakteria. Okay, nampak tak cikgu ada 4 nama? Untuk pengetahuan awak, bakteria ni diberi nama mengikut bentuk dia. Nampak ni? Kalau macam ni, bulat-bulat, kita panggil sfera atau coccus, kita panggil streptococcus. Maknanya dia adalah bakteria jenis bulat. Nampak? Yang kedua, ini adalah bentuk macam spring kan? Spiral. Kita panggil dia Treponema pallidum. Alright. Yang ni pula bentuk dia macam rod. Kalau rod ni dalam bakteria, kita panggil dia as a bacillus. So, kalau nama bakteria tu bacillus, maknanya bakteria ni berbentuk rod. Okey, contoh kita ada Bacillus anthracis. Next, yang keempat, macam bentuk sperma. Tak adalah. Ini adalah bentuk Vibrio cholerae. Ini adalah bentuk Vibrio macam bentuk koma. Okey, saiz dia macam mana? Saiz dia adalah 0.2 micrometer hingga 10 micrometer. Dan semua bakteria adalah unicell. Okey, contoh bentuk dia. Nampak? Dia ada cell wall, ada plasmid, ada flagellum, dia ada sitoplasma, dia ada DNA. So, ada juga dinding sel untuk bagi bentuk dan sokongan pada bakteria. So, macam mana bakteria ni makan? Ada bakteria, dia pun boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ada juga bakteria saprofit, dia suka makan benda yang dah mati, dan ada juga bakteria yang parasit, dia duduk dalam perumah. So, habitat bakteria suka duduk mana? So, sebenarnya bakteria ni ada dekat mana-mana sebab cikgu tulis kat situ. Dia boleh ditemukan di udara, di air, di tanah, semua organisma dan bahan yang mereput. Nampak tak? Bakteria ni is everywhere. Okay? Next, kita tak main kuman, okey. Dalam sains tak ada kuman. So, tolong guna perkataan bakteria ataupun mikroorganisma. So, macam mana bakteria membiak dapat anak? Contoh, ada juga yang pembentukan spora. What is spora? Okey, cikgu baca. Endospora ialah spora yang memberi perlindungan atau protection yang kuat dan ia hanya pecah bila kawasan tu sesuai. Kalau tak sesuai, selagi tu dia tak pecah. Macam tu lah. Maknanya pembentukan spora. Ada juga bakteria menghasilkan anak melalui konjugasi. Nampak ni? Ada 2 bakteria. Dia duduk rapat-rapat. Dia tukar information. Macam tu. So, ini adalah konjugasi iaitu pembiakan secara seksual pula. Senang kan? The last one, kita ada V, virus. Okey, nama dia siapa? Nama dia virus. Tengok ni, nama dia banyak kan? So, sama juga virus diberi nama mengikut bentuk dia. Contoh, kalau bentuk dia sfera macam ni, kita panggil dia virus influenza. Kalau bentuk dia spiral macam ni, kita panggil dia virus mosaic.
Kalau bentuk dia macam ni, macam adudu, tak adalah. Bentuk polyhedral, kita panggil dia adenovirus. Dan kalau bentuk kompleks macam ni, kita panggil bacteriophage. Bacteriophage nampak tak? Yang macam spider tu. Itu adalah bacteriophage. Okey, saiz dia, untuk pengetahuan awak, saiz untuk virus adalah kurang daripada 0.5 mikrometer. Dan kita tak boleh tengok guna mikroskop biasa. Kita kena guna mikroskop elektron kerana virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Inilah dia mikroskop elektron. Dia sangat besar kalau compare dengan mikroskop dekat sekolah kita kan. Next, kita tengok bentuk. Okey, bentuk asas virus ada dua sahaja. Yang pertama, RNA atau DNA. Yang kedua adalah protein atau kapsid. Iaitu dia punya perlindungan, protection untuk protect dia punya DNA atau RNA. Dan bagi bentuk kepada virus. Faham tak? Maknanya, luar protein, dalam DNA. Itu je. Dia tak ada macam vakuol, kloroplas semua. Tak ada. Dia ada dua je. Cikgu ulang. Dia ada DNA atau RNA. Dan ada protein. Protein ni for what? Untuk protect dia punya DNA. Tengok kita tengok nutrisi. Macam mana virus mendapat makanan? Semua virus adalah parasit. Dia menjangkiti sel perumah. Dan tengok habitat dia. Untuk pengetahuan awak, virus tidak ditemukan di luar perumah kerana virus tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. So, virus tak ada dekat luar-luar ni. Macam mana orang boleh terkena COVID? Sebab once ada seorang bersin ke apa ke kan yang menyebabkan virus keluar daripada dia punya saluran pernafasan dan kita tak pakai mask, dia akan boleh masuk dalam badan kita. That's why bila kerajaan dah jadi kes macam banyak-banyak macam ni, sebab tu kerajaan wajibkan memakai mask. Kalau tak pakai mask boleh kena denda. Sebab itulah salah satu cara macam mana virus boleh masuk dalam badan kita. Okey, faham Next, pembiakan. So, untuk pengetahuan virus dia akan menjangkiti sel perumah. Kita tengok Nampak? Virus. Dia inject DNA dia. DNA dah masuk. Kan? DNA dah masuk. So, dia akan membentuk virus yang lain. Nampak? Yang biru ni adalah sel perumah kita. Contoh virus, diinject DNA dia. Dan lepas tu virus dah besar, dia akan merosakkan sel perumah. Sebab tu, kalau orang kena penyakit daripada virus, memang akan biasanya tak boleh survive. Sebab virus ni senang menghasilkan diri sendiri. Dia senang nak menjangkiti sel perumah. Dia akan merosakkan sel perumah tau. Dia bukan ambil makanan je, dia akan merosakkan sel perumah. Alright? This is cara pembiakan bagi virus. Okey, mari kita lihat kewujudan mikroorganisma. So, kalau daripada gambar ni, awak rasa, adakah awak suka kalau nak pergi kedai makan macam ni? Suka tak? So, apa kaitan gambar ni dengan mikroorganisma, cikgu? Inilah kaitan dia. Tadi kan ada yang saprofit, yang suka makan daripada organisma yang mati. Ini kan banyak makanan yang dah rosak. So, awak rasa mikroorganisma suka tak? Ya, mestilah diorang akan suka. So, cikgu nak bagi tips dekat awak. Kalau nak tengok kedai makan tu bersih atau tidak, cuba pergi tandas diorang. Cuba pergi toilet diorang. Kalau toilet dia bersih, insya-Allah kedai dia pun bersih. Okey, jadi marilah kita tutup makanan. Sebab tu doktor pakai PPE. Kan, tak nak bagi virus masuk. Sebab tu kena basuh tangan. So, nasihat cikgu sentiasalah basuh tangan. Pakai sanitizer, pakai mask masa pandemik COVID ini. So, satu ayat yang cikgu nak share. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah sangat menitik beratkan kebersihan dalam kehidupan mereka. Okey, bab 1.11 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif 1.11 bersama-sama. Soalan cikgu nombor 1 adalah, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Tadi kita dah belajar kan? Yang kedua namakan 5 kumpulan mikroorganisma. Dan soalan B, apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengelaskan mikroorganisma kepada 5 kumpulan? Ingat tak tadi mikroorganisma? Ya, betul. Mikroorganisma adalah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. 5 kumpulan tadi yang mana?
Yes, yang Khabib. Ingat tak? Kulit, alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey, ciri-ciri. Ingat tak tadi ciri-ciri apa yang kita nak kenal awet dengan boyfriend tadi? Ingat kan? So, betul. Jawapan adalah saiz, bentuk, nutrisi, habitat dan cara pembiakan. Okey, kita sambung soalan 3 iaitu apakah namakan kumpulan mikroorganisma yang membiak secara aseks melalui pembentukan spora. Ingat tak siapa yang keluar spora tadi? Soalan keempat, nyatakan dua struktur asas virus. Ingat tak virus yang cakap kata dua tu apa? So, kita tengok yang spora. Siapa yang spora? Betul, yang pertama adalah kulit dan yang kedua adalah bakteria. Kalau virus tadi ada apa cakap kata? Dalam dia ada apa? Luar dia ada apa? Ingat tak? So, betul, dalam dia adalah DNA atau RNA, luar dia adalah protein atau kita panggil sebagai capsid. Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir iaitu soalan 5. Rajah menunjukkan sejenis mikroorganisma. Soalan 5A, apakah kumpulan mikroorganisma yang ditunjukkan di atas? 5B, apakah struktur label X dan apakah fungsi struktur ini? Ni gambar siapa? Ingat tak tadi yang gedik-gedik tu? Ya, betul. Ini adalah ameba. Tapi betul ke kalau jawab ameba? Salah. Kenapa salah? Kerana ameba bukan kumpulan. Kumpulan tadi yang Khabib. Yang A untuk Khabib tu adalah alga, not ameba. So, ameba adalah sejenis protozoa. So, apakah label X? X ni siapa kalau bahasa Melayu dia? Ya, dia adalah kaki palsu. Tapi dalam sains, awak kena tulis sekali nama dia adalah pseudopodium. Alright, apa function dia tadi? Yes, function dia adalah untuk bergerak dan mengepung makanan macam ni. Ingat tak yang tadi? So senangkan tajuk ni. So cikgu harap awak faham tajuk 1.1.1 dengan baik dan boleh menjawab soalan dengan betul. Setakat ini dulu kelas cikgu. So jom like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.